Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad selaku pengerusi dan jawatankuasa surau yang sempat hadir pada malam ni, yang saya hormati pegawai masjid, Ustaz Adli yang memimpin solat berjemaah kita sebentar tadi, dan pegawai surau, pegawai masjid yang sempat hadir, jawatankuasa masjid dan surau yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum bapa, kaum ibu, anak-anak muda, hadirin hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu sekali lagi sebelum kita menghadapi ibadah kurban ataupun hari raya Idul Adha yang akan dilangsungkan tidak lama lagi, minggu depan. Jadi mungkin kalau ikutkan semangat raya ni, memang afdal lah ya kuliah kita diawalkan, ya, memandangkan nanti takut raya dengan tuan-tuan sekali, tak tahu mana korban, mana kita tak tahulah, macam-macam program, ya. Kita ya maklumlah itu hari tak dapat raya, sakan kali ini sudah ada kelonggaran PKPP, jadi dijangkakan barangkali sambutan raya-raya korban pada kali ini agak macam Aidilfitri, rasanya lah. Tapi apapun, persediaan tu lebih baik, dan saya juga menggalakkan tuan-tuan semua mematuhi SOP je lah. Kalau tidak nanti kan kena PKP 2. Nak kena PKP 2 ni dah mula orang sebut PKP 2. Ya, ini doktor yang selalu keluar TV tu, ketua pengarah kesihatan tu pun dah ulang dah. Ya, MCO sekali lagi. Kalau kita masih lagi tak dapat mengawal, ya, tak dapat turun lagi kepada satu angka, barangkali lepas ni sebelum dia jadi 3 angka, mungkin MCO sekali lagi. Jadi kita bimbang, kalau macam ni lagi nampak gayanya berkurung sekali lagi lah. Sebab nampak gayanya rakyat Malaysia ni kebanyakannya tak dapat mengawal diri masing-masing. Kena ada undang-undang yang keras, yang keras baru mereka boleh patuh agaknya. Kalau kita suruh mereka jaga diri sendiri, nampak gaya tak boleh. Jadi kita bimbang lah. Saya serulah kepada semua rakyat Malaysia, tuan-tuan semua ada saudara mara, ada anak, ada anak pinak dan sebagainya, pesanlah pada anak menantu supaya ikutlah, ya, perintah SOP ni, ikutlah. Saya sendiri pun tuan-tuan mengajar mana-mana pun kena ikut SOP juga, pergi mana-mana pun kena ada SOP. Jadi kalau boleh macam itulah kita ikutlah. Pasal apa? Ya, kita juga jadi contoh kepada anak-anak kita, kita juga jadi contoh kepada cucu-cucu kita. Kalau cucu kita melihat kita ni tak boleh jadi contoh, besok susah juga. Jangan kata ni nampak gayanya live sajalah yang lepas ni, ya, daripada rumah je lah. Ni saya dah mula ikut, mula belajar buat live ni. Jadi maknanya lepas ni live kat rumah je lah tuan-tuan, ya. Okey, jadi insyaAllah pada hari ni tajuk kita sambung yang lalu, iaitu berkenaan dengan tajuk 73, iaitu kematian anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kita tengok memang bunyinya tajuknya tu kematian anak-anak, tapi kalau tuan-tuan mendasari nanti hadis ni, kita akan lihat beberapa pelajaran daripada perkara ni, ya, kita akan lihat, ya. Okey, hadis kursinya berbunyi, idza mata waladun li 'abdin qala Allah taala lil malaikah. Apabila ketika mati salah ataupun wafat ataupun meninggalnya salah seorang anak Bani Adam, ya, mana anak Adam lah, kita lah semua ni, anak cucu cicit Adam alaihi salam meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, sudahkah kalian mengambil nyawa anak hamba-Ku itu? Sudahkah kamu jalankan perintah itu? Sudahkah kamu selesaikan sebagaimana yang telah tersurat di dalam qada dan qadar? Maka malaikat menjawab, na'am.
sudah tentu ya Allah, dah beres dah selesai. Fayaqulu, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, qabattum thamarata fuadihi, bukankah kamu sudah pun mencabut kekasih hatinya? Maknanya sesuatu yang rapat pada hatinya, ya, maknanya yang betul-betul kalau disentap benda tu direntap, maknanya ibarat merentap jantungnya sekali. Ibarat macam itulah, maksudnya benda yang amat-amat disayanginya. Fayaqulu na'am, maka malaikat menjawab, na'am, sudah ya Allah. Fayaqulu, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, madza qala abdi, maka apa pula jawab hamba-Ku itu? Apa jawabnya? Kepada tuan-tuan yang rajin semayang, kepada yang rajin pergi masjid, pergi surau, yang menggelarkan dirinya sebagai orang Islam, orang beriman kepada Allah ni, sudah tentulah Allah Ta'ala akan uji macam ni. Fayaqulu madza qala abdi, maka berfirmanlah Allah, apa jawabnya hamba-Ku itu? Apa jawabnya? Fayaqulu, maka berkatalah para malaikat, hamadaka wastarja, sesungguhnya hamba-Ku itu memujimu ya Allah, dan menyebut istirja, kalimah istirja. Wastarja. Ya fayaqulu ibnu li abdi baitan, ataupun banu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamda. Kalau begitulah, maka dirikanlah untuk hamba-Ku itu sebuah binaan di dalam syurga, dan namakan binaan itu untuknya, iaitu baital hamdi, yang dinamakan sebagai rumah pujian ataupun baital hamdi. Okey, hadis ni dikatakan, ya, telah pun disebutkan dalam riwayat Tabrani, ya, daripada Imam Ahmad, oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, ya, yang bersumberkan daripada Abu Musa radhiyallahu an, bahawa dikatakan bahawa daripada hadis ni tuan-tuan, kita dapat pelajaran yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali ialah tentang sesuatu yang hilang daripada kita, sesuatu yang kita sayang hilang daripada kita. Dan dalam bab ni dia cerita anak lah. Sebenarnya tuan-tuan, bukan semua orang sayang anak. Tuan kena ingat gitu juga. Bukan semua orang cinta dia pada anak. Ada orang tak apa hilang anak, jangan hilang kereta. Ada orang macam tu. Ada orang biar hilang anak, jangan hilang pangkat. Ada orang jenis macam tu. Ada orang sanggup kehilangan segala-galanya, jangan hilang anak. Ada orang biar hilang anak, jangan hilang isteri. Ada orang biar hilang isteri, jangan hilang anak. Macam-macam jenis manusia lah. Ya, boleh kita katakan manusia ni pelbagai jenis. Kecintaan dia kepada dunia ni ada pelbagai jenis. Ya, pelbagai jenis tuan-tuan. Ya, ada orang tak kisah. Ya, ada semua dia tak kisah. Ada orang tak kisah. Tapi ada juga, mesti ada kelemahan manusia ni. Ada sesuatu yang dia sayang dalam hidup dia. Mesti ada. Mesti ada tuan-tuan. Jadi perkara itulah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itulah yang kita sayang, itulah biasanya adalah satu ujian yang Allah Taala akan bagi kepada kita tuan-tuan. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya yang kita akan bicarakan dalam pelajaran pada malam ni ialah berkenaan dengan kalimah istirja. Ni dah selalu kita sebut apa itu kalimah istirja, tuan-tuan pun dah tahu dah, iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat 156 surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 156. Kita akan tengok juga berkenaan dengan kelebihan kalimah istirja ni. Jadi hari ini kita lihat kecintaan manusia dulu terhadap perkara-perkara macam ni. Okey. Nombor satu, Allah Ta'ala memang menciptakan manusia ni ada kecintaan dia kepada perkara besar. 4 perkara besar dalam hidup kita ni. 4 perkara besar ni berdasarkan ayat Quran saya ambil ni, saya kategorikan sebagai 4 perkara besar saja. Ya, tu. Yang pertama, teman hidup. Teman hidup manusia ni. Ya, teman hidup dia. Ya, teman hidup ni lah, sama ada isteri, sama ada sahabat, teman hidup dia. Ya, yang bukan darah daging dia, tapi dia sangat menyayangi orang tu. Ni teman hidup dia. Sebagaimana Rasulullah SAW kasih kepada Khadijah. Kasihnya Rasulullah kepada Khadijah bukan sedarah sedaging, tetapi
kasih dia kepada Khadijah tu. Kalau Abu Talib tu ada pertalian darah dia di Khadijah. Dan kita ni barangkali sayang kepada isteri, sayang kepada sahabat dan sebagainya. Gitulah. Ya. Macam Bilal bin Rabah, dia sayang cinta dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan darah daging dia, tapi dia punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia tak boleh duduk dekat Madinah setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak azan lagi dah. Sebab dia bila azan sekarang dia rindu. Dia terbayang Muhammad ada belakang dia. Dia rasa seolah-olah Muhammad ada masa tu. Menyebabkan dia akan lebih sayu, lebih sedih lagi. Jadi maknanya kecintaan dia tu kepada selain daripada harta benda, anak pinak dan sebagainya. Okey. Yang keduanya ialah keluarga. Kasih sayang kita pada keluarga. Ini kasih sayang biasa yang kita hadapi. Saya sendiri, tuan-tuan, ya, semuanya kita ni ada pertalian darah. Lebih-lebih lagi kalau anak pinak kita. Ini dah semestinya lah. Macam mana pun kita kata anak kita tak pandai, tapi kalau orang kata anak kita bodoh, kita mesti marah. Betul tak? Biar kita kata anak kita bodoh, tapi jangan orang lain kata anak kita bodoh. Tu. Sebab tu orang tutur khabar, kalau nak rontan anak ni, biar kita yang merotan ni. Kalau harapkan cikgu kat sekolah merotan ni tuan-tuan, itu yang berbeheng dengan cikgu kerja. Bergaduh pagi petang siang malam, cuma cikgu tak betul. Sebab kita menyerahkan tanggungjawab merotan ni kepada cikgu. Orang dulu dia menjadi cikgu di rumah, dia merotan anak-anak, cikgu mengadu je. Rumah ada guru besar lagi besar daripada guru besar kat sekolah. Takut tuan-tuan. Ya, macam saya lah, kecil-kecil dulu tuan-tuan, mana berani. Mahal balik rumah takut tuan-tuan. Ya, belum makan lagi dah cek beg sekolah lu. Jadi maknanya nak bagi tahu keluarga, pertalian keluarga ni. Bila kita dah tua bangka macam ni, kita tahulah perasaan macam mana. Ya, kita ni biar kita maki anak kita, tapi jangan orang maki anak kita. Kita kata anak kita tak pandai, tak boleh anak kita ni. Kita pun cakap, bang anak kita tu dah mula jadi dah. Nak bertanding pengurusi lah bang. Anak kita tu pengurusi apa? Pengurusi reban ayam belakang rumah tu kata. Boleh ke tu, dia kan ayam pun tak kena. Yang betina jantan pun tak kena anak kita tu, boleh ke jadi pengurusi reban ayam ni? Alah bang, apalah salahnya, lama pandai lah tu. Anak awak tu. Mulut bapak memang macam tu. Mulut bapak memang macam tu tuan-tuan. Dia condemn dulu, betul tak? Biasa bapak macam tu, mak dia akan jack lah. Bapak ni biasa dia condemn, tak boleh tu dah. Boleh ke tu? Tapi tuan-tuan, bila anak jadi pengurusi, cuba titik anak cuba tuan-tuan kata anak tuan-tuan. Tuan-tuan rasa bapak join sama ke ataupun bapak akan pertahan anak Mesti pertahan anak betul tak? Macam mana pun tak payahlah tuan-tuan. Ni cerita kartun boleh, Pink Panther boleh lah tuan-tuan cakap benda cerita-cerita macam ni. Mana cerita tuan-tuan, memang pertalian darah ni menyebabkan memang lumrah sunatullah ni tuan-tuan, biasanya orang akan pertahankan darah daging dia. Itu ceritanya. Biasanya itu lumrah. Ya, memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Sebab itu ketika Abi Talib, walaupun Abi Talib itu dia bukan orang yang seagama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal saja Abi Talib tuan-tuan, apa terjadi? Menangis Muhammad. Menangis tuan-tuan. Ya, walaupun dia tahu bahawa Abi Talib itu bukan seorang Muslim, bukan seorang yang beriman kepada Allah, tetapi bila kata wafatnya Abi Talib ni tuan-tuan, sayu juga pasal pertalian darah tu. Pertalian darah tu tuan-tuan hebat. Ya, anak-anak Nabi meninggal banyak tak? Banyak tuan-tuan. Yang betul-betul hidup, ya, hidup ketika Nabi masih, ya, ketika Nabi masih hidup aja, sempat ketika Nabi wafat, seorang aja yang masih hidup tuan-tuan ketika Nabi wafat. Seorang ya. Lain semua qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Besar tak cabaran dia tuan-tuan? Besar. Besar cabarannya. Tuan-tuan, agak-agak orang kata tak tuan-tuan? Tuan-tuan, jangan katakan anak meninggal tuan-tuan. Kalau kita ni ustaz mengajar tuan-tuan, anak cacat, orang kata tak? Kata tuan-tuan. Tu, kau tahu tu apa pasal anak ustaz tu cacat tu?
Tak tahu dah saya tu. Sebab dia ngata orang. Ustaz tu ketika ceramah mulut mak amik kata. Apa semua kono anak tu kata. Pasal tu lah jadi gitu kata. Dah itu anak cacat tuan-tuan. Kok anak meninggal? So kau tahu tak sebab ustaz tu dosa yang banyak. Sebab tu anak yang seorang meninggal pasal Allah kesian dengan dia. Siapkan untuk dia masuk syurga esok. Sonang tu. Sebab tu anak kita mana tu? Sebab kita baik dengan orang. Tengok. Fitnah tuan-tuan banyak. Rasulullah macam tu juga. Dah lah macam tu tuan-tuan. Lagilah baginda ni orang yang soleh. Lagilah anak zuriat yang soleh. Betul tak? Nabi-nabi lain tuan-tuan sampai berdoa kepada Allah puluh tahun supaya dapat anak yang soleh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, banyak nabi-nabi merayu-rayu dengan Allah SWT, bermunajat dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, dapatkan anak. Dalam usia yang lanjut pun minta anak lagi, dapat seorang cahaya mata. Nabi Ibrahim juga gitu juga, minta anak tuan-tuan, dapat anak lagi. Dah dapat anak pula tuan-tuan, suruh sembelih pula. Sebab itu ulama kata tuan-tuan, yang kedua ni adalah tentang pertalian darah ataupun keluarga. Mesti ada kena-mengena dengan kita ni. Biasa kita akan sayang. Jangan cakap kita sayang anak tuan, walaupun kita marah dengan anak kita, tapi kita tak boleh terima kalau anak kita kemalangan ke, cedera ke, macam mana pun kita mesti sayang kat anak juga. Tu ujian ya. Dan anak saya 2 orang tu, biasa saya bawa tu tak ada. Buat saya naik angin tu. Tu sepanjang jalan tu ingat nak patah balik tu, kalau patah memang lambat lah saya akan mari sini. Kan? Dia buat saya naik angin. Ingat saya orang gaji dia kan, dia pakai baju dia sepuk saya tekan kerja saya ni pula, saya suka kerja diam. Nampak baju sepuk kan, saya ambil saya hanger kan. Jadi saya ni macam orang gaji. Dan sampai besar dia macam itu je. Nampak saya tahu bapak dia ni jenis suka buat kerja sambilan. Basuh baju, basuh pinggan, semua bapak yang suka buat. Tu kata pasal anak punya pasal tuan. Rupanya cara macam tu tak elok juga sebenarnya. Lagi manjur belum mak lagi, ingatkan dia nampak tu, kesian abah dalam kojo kat luar, ceramah lagi, dikutuk dia orang lagi, orang unfriend pun ada. Dia balik rumah pula kodo pula macam ni. Ingat kan, boleh lah fikir kan, tak kan, tak ada kan. Jadi maknanya lepas ni kena buat ni. Tu saya naik angin tadi saya tinggal je kan. Bila dah separuh jalan ni kesian pula, dia kata dua orang ni. Tapi apa nak buat kan tuan-tuan, rasa kesian tu sebab tajuk pun macam ni, saya kuatkan hati lah. Kalau tu bukan tajuk ni tadi mau saya bawa balik datang saya kan. Tu yang ketiga tuan-tuan ialah kuasa. Orang gila kuasa pun ada. Dia biar hilang anak tuan-tuan, tapi jangan dia hilang kuasa. Ini pun banyak juga orang macam tu. Kita tak tahu dah siapa kan, tapi Allah Ta'ala lah lebih tahu diri dia macam mana kan. Kan Fir'aun tengok anak dia ada tak? Kan. Tapi tang sebut kuasa, baru dengar mimpi tuan-tuan, baru dengar mimpi saja. Ahlin nujum, mimpi. Tuanku patut bermimpi malam tadi tuanku. Apa dia? Itu tai apa jatuh atas kepala better. Macam itulah dia mimpi tuan-tuan. Mimpi kena sipi jatuh atas muka Pak Ali Nujum kan. Macam mana cerita dia. Jadi sebab mimpi tu tuan-tuan menyebabkan kuasa dia. Maka dengan mimpi itulah tuan-tuan dia menggila, akhirnya dia mati sebab mimpi dia. Dia bukan benda betul, benda belum jadi lagi. Nabi Musa belum lahir lagi, tapi dia dah mimpi tuan-tuan. Dia dah mimpi dah. Dia takut dengan mimpi dia tuan-tuan. Tu kalau tuan-tuan nak tahu, itu macam tu kisah dia. Takut dengan mimpi, dengan bayangan dia. Dengan orang nak lawan dia je, dia dah mula gelabah tuan-tuan kan. Kalau yang keempat ialah harta benda. Harta benda ni termasuklah rumah besar, simpanan-simpanan kita, semualah ujian Allah Ta'ala bagi kan. Ada orang hilang anak, tak apalah, anak percuma dia kata. Kan, esok kalau rasa tak boleh tahu, cari lain. Cari lain, kata apa semua kan. Gotor tak boleh ustaz, kata. Gotor ni tak boleh, nak kojokan tu bukan sonang. Kobun saya tu nak dapat bukan sonang tu doh. Zaman sekarang kau beli mahal. Saya beli zaman dulu 10 hektar berapa. Itu hari saya beli masa tuan tabung haji jual lelong itu hari. Saya beli dulu kan. Kan saya pakai tamako. Kan contoh kan masa itulah Kobar kan. Tawang kata Kobar tak boleh tak ada duit. Jadi saya belilah murah dapat itu hari. 1 hektar 4,500, 1 hektar 4,500
RM4,500 kau bayar lah, contoh lah gitu, contoh gini. Tuan-tuan jangan kata apa lah, ni contoh ya, nah, isu semasa. Tuan-tuan tak boleh marah pun, tuan-tuan marah nak buat apa kan, kerajaan pusat kan sekarang ni kan. Kan, jadi nak beritahu tuan-tuan ni bukan kuasa apa, tak, maksud saya harta ni orang biasa akan dalam bab pemilikan ni orang akan jagalah. Pasal orang tahu susah dapat. Cuba tuan-tuan nak jual rumah kan, biasanya orang akan nasihat jangan jual. Orang kata dulu beli berapa, 100,000, kau sekarang jangan, nak dapat balik tu susah. Orang punya pesan, pasal apa? Harta ni dia sentiasa naik. Hartanah ni sentiasa naik nilai dia. Emas pun semalam naik berapa? RM9 kan, hari ni naik berapa? Kalau saya sebut sekarang macam saya pula asyik follow emas ni kan. Tapi bukan saya follow, memang ada orang dalam rumah saya tu follow emas kan. Saya tak tahulah apa sebabnya jadi gitu kan. Jadi apa nak buat kan. Jadi 4 perkara ni tuan-tuan memang ada dalam kehidupan manusia ni. Okey. Kemudian bila Allah Ta'ala rentap tuan-tuan, maknanya ini adalah merupakan satu ujian daripada Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan uji manusia ni, kami akan uji orang beriman, kami akan uji orang yang Islam ni, semua orang Allah Ta'ala akan uji. Iaitu dari segi susutnya dia punya perniagaan, harta dia, jiwa dia, semuanya Allah Ta'ala akan uji kepada kita tuan-tuan. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya tuan-tuan adalah kalimah istirja. Kita masuk kalimah istirja. Apa kalimah istirja? Awal-awal saya beritahu tuan-tuan yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya kalimah istirja. Kalau orang tebuk istirja tu, atau mana itu? Istighfar astaghfirullahal azim. Ya tu, tuan-tuan kena tahu kan. Jadi kalimah huqalah la haula wala quwwata illa billah. Tahlil la ilaha illallah. Gitulah. Mana dah tahu dah. Okey. Jadi kalimah istirja ni tuan-tuan dikatakan oleh sebahagian ulama dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang lama dulu, zaman-zaman dulu punya tafsir tuan-tuan, antara yang paling awal, tafsir Qurtubi yang terkenal. Dia kata daripada seorang tabi'in yang berguru dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Iaitu sahabat Nabi SAW. Dia kata kalimah istirja ni ialah kalimah yang tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalimah ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Ini menurut sebahagian ulama. Sebagian ulama tuan-tuan. Apa dalil dia? Apa alasan dia? Dia kata apa dalam tafsir Qurtubi itu, kata bahawa Ibnu Abbas mengatakan bahawa kalau tidaklah, kalau kalimah ini diturunkan pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, termasuklah Nabi Yaqub alaihi salam, nescaya ketika mana Nabi Yaqub mendengar berita yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, itu anak dia, nescaya akan direkodkan di dalam Al-Quran, akan ditulis ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Yaqub menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata gitu. Tetapi yang apa yang dicatat dalam Al-Quran, ya asafa ala Yusuf. Dia kata qala ya asafa ala Yusuf. Sampai habis ujung ayat. Apa maksud dia? Duhai betapa alangkah dukanya, alangkah sedihnya diriku apabila terbayangkan apa yang terjadi kepada Yusuf. Maksudnya tersangat sayu, hati dia terlalu sebab, terlalu lemah tuan-tuan, hati dia meruntun jiwa lah. Nabi Yusuf ni bukan kecil-kecil anak tuan-tuan, cantik, comel, handsome. Kalau orang sampai potong jari tuan-tuan tengok handsome dia. Kalau kita ni tuan-tuan, orang terpotong jari sebab buruk. Menyampah betul Ustaz Syukri dalam video kok lawa. Luar macam jalan, orang kata macam jalan berlopak-lopak, contoh gitu kan, terpotong jari ya. Tak sedar jari terpotong tuan-tuan kan, punya menyampah tu kan. Jadi Nabi Yusuf cantik tuan-tuan sampai macam tu sekali ya. Orang pergi tangkap baju dia, ada tuan-tuan punya lawa, orang tangkap baju tuan-tuan.
Kan? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Kan? Mana ada lawa sampai tahap macam tu? Tak ada dah. Nabi Yusuf pun macam tu punya lawa tuan-tuan. Jadi bila ada bapa yang dapat anak macam tu punya lawa dan dah soleh lagi, ikut cakap mak abah, tuan-tuan, taat pada Allah lagi, soleh lagi tuan-tuan, tampan lagi. Tuan-tuan bayang betapa lawa, betapa hati dia tu tuan-tuan, semua ada anak tu. Kadang kita ni tuan-tuan dah tua-tua pun macam tak? Anak kita bongsu tuan-tuan, dapat anak seorang bongsu, nombor 4, nombor 5, tuan-tuan cerita tuan-tuan kan, kocik sekali, terlajak seorang, tersosek lah seorang. Semua dah besar ada seorang tuan-tuan. Dah tua, dah beruban dah, ada anak kocik lah. Tuan-tuan tengok lah tuan, tidur sama, bawa pergi mana sama. Ya babang pun tanya, dulu kita tak dapat rasa gitu kan, betul? Dulu ayah kita sibuk ya kan, kerja, betul tak? Dapat pula anak kocik tersosek tu, tukar main sayang lah tu. Kan? Tanya, kau cuba baca CP3 boleh? Darjah 5 datang CP3 pun tak apa, tak ada ayah kita marah dah. Kan? Dia tak apalah, besok pandai lah tu. Kita tadika dulu tuan-tuan, kau cubalah tak dapat kan. Darjah 1 dulu cuba tak dapat. Contoh gitulah. Itu anak tu tuan-tuan tak lawa macam Yusuf. Tapi Yusuf ni package ni siap lengkap tuan-tuan, lawa lagi. Bila dengar apa yang menimpa Yusuf ni, maka ayah ni rasa sedih tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, dengar anak yang tuan-tuan sayang, tiba-tiba dia dengar hanyut kat sungai. Datang mana? Abang-abang balik cerita, bah, anak tu siapa dia dah hanyut dalam kat sungai. Korang buat apa? Tak, kita orang tak perasan bah, dia dah hilang. Macam mana nak buat dia? Tuan-tuan apa? Dah lah tuan-tuan, tak ada. Nak pergi tak ada daya. Kudrat ni tuan-tuan dah semua dah tak ada, dah tua. Bayang apa yang nak buat tuan-tuan. Alangkah sedih, hibanya perasaan tu, maka dilafazkan, ya asafa ala Yusuf. Aku amat sedih mengenangkan apa yang berlaku kepada Yusuf. Inilah yang dipakai oleh sebagai ulama. Dia kata inilah dalil yang menunjukkan bahawa pada zaman tu tak ada kalimah istirja. Kalau ada, nescaya nabi-nabi itu semua akan pakai kalimah istirja. Banyak lagi kisah-kisah yang dibawa. Cuma nak beritahu salah satunya. Salah satunya ini sebahagian ulama. Ya, tu kata, bukan kata semua ulama setuju, tidak. Sebahagian pendapat mengatakan kalimah ini tidak diturunkan kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia. Kemudian yang keduanya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin", mana-mana di kalangan orang muslim. Nombor 1 ni kena pegang syarat, dia mesti muslim. Muslim ni sembahyang kena jaga. Muslim ni puasa kena jaga. Muslim ni zakat kena bayar. Maknanya muslim dalam arti kata sebenar. Muslim, dia saya sebut muslim ni, lebih baik kita fikirkan muslim yang sebenar. Jangan kata kita muslim ni nama saja muslim. Tak, kalau boleh ada usaha kita nak capai tahap muslim yang sebenar. Usaha tu pun Tuhan ambil kira juga tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat, Allah ustaz saya ni mentah-mentah lah ustaz boleh buat, saya ni tak boleh buat. Tak, tuan-tuan punya usaha pun Allah Ta'ala baca dah. Ya, dah catat dah usaha tuan-tuan tu. Ya, usaha tu dah penting dah. Contohnya orang tidur. Kita tidur malam sekarang sekejap lagi kan. Tidur sekejap lagi isyak. Lepas isyak kan kita balik rumah tidur. Bila kita niat tidur, saya selalu pesan dengan isteri, dengan anak-anak saya, tidur, cuba tidur tu niat nak bangun sembahyang subuh. Cuba niat, pasang niat nak bangun sembahyang subuh. Kau meninggal, Allah Ta'ala bagi pahala seolah-olah bangun sembahyang subuh. Kau tidur, sepanjang saat kau tidur tu Allah Ta'ala bagi pahala menunggu waktu solat. Pahala banyak tak? Pahala banyak. Tidur je buat pahala, belum bangun apa. Maknanya adalah usaha nak bangun sembahyang subuh, walaupun pasang niat. Itu yang orang khabar sembahyang pakai niat. Tak ada sembahyang pakai niat dah. Makna niat dulu, pasang dulu. Itu yang orang salah menuntut. Khabar tu lah orang kata 3 kategori orang. Yang pertama, ada orang tuan-tuan, dia tak faham, datang kuliah, balik kuliah dia faham. Yang keduanya, ada orang memang tak faham, datang kuliah tuan-tuan, balik kuliah pun tak faham juga. Ada jenis macam tu tuan-tuan. Itu pun okey juga. Yang ketiga yang paling parah,
Dah lah tak faham. Datang kuliah tuan-tuan, ustaz mengajar gini, datang kuliah dia balik salah faham. Ini lagi tak boleh pakai tuan-tuan. Yang pertama tadi okey, dia walaupun datang dia faham, memang terbaik lah. Yang kedua tuan-tuan, dia datang kuliah dia tak faham, datang kuliah dia tak faham juga, dapat pahala juga datang kuliah, ada usaha dia nak tuntut ilmu. Yang ketiga masalah tuan-tuan, dia dah tak faham, dia datang kuliah tanya tidak apa tidak tuan-tuan, dah salah faham, nyampai pula kat luar tuan. Lagi parah macam ni. Sebab itulah tu kena jauh-jauhkanlah kita kan. Tu bagi kata orang tu kena jauh-jauhkanlah. Jadi maknanya bukan kata tu sepanjang pakai niat, tak. Itu niat kita tu Allah Ta'ala akan catatlah. Allah Ta'ala tahu kita ni tuan-tuan, lubuk hati kita ni betul-betul nak sembahyang tidak kan. Ya Allah Ta'ala tahu. Kalau tuan-tuan kata tak naklah saja yang tipu Allah Ta'ala, yang nak bongak malaikat ni kejap abang saja cakap kuat ni, jadi lagi saya nak sembahyang ni subuh ni, sembahyang subuh semua. Betul kau bang, siapa saya cakap kuat tu, saja nak ngakar malaikat ni dia dongar sekarang tu, dia catit lah tu. Dia malaikat macam dia kan. Jadi tuan-tuan kan, kalau macam tu maknanya memang bongak lah tu kan. Bongak lah tu maknanya Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Apa hadis ni? Ma min muslim tusibuhu musibatun, mana-mana orang Islam, orang Muslim yang mana mereka itu ditimpa musibah, fayaqulu ma amarahullah, dia mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam hadis ya. Saya beritahu ni dalam hadis ayat 156 surah Al-Baqarah. Tapi hadis ni dari riwayat Imam Muslim, ada dalam situ. Kemudian Nabi SAW kata, kemudian dia baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li bihi khairam minha. Allahumma ajurni, saya ada sebut dengan tuan-tuan dulu sebelum ni. Allahumma ajurni, ya, ajirni itu Allahumma ajirna minan nar, jauhkan aku daripada neraka kan. Ma'jurni ni ajrun, ya, ajrun ni apa? Ganjar, ganjarilah, ya. Tu lain kan tuan-tuan, tu kena faham tu. Ganjarilah daku fi musibati, fi tu pada musibah, tu pada musibah yang menimpa kita tu. Hilang anak, hilang harta, hilang pangkat, tuan-tuan, hilang jawatan itu hari jadi ketua apa-apa dah hilang. Ramai baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tengok dah dapat balik, tak bagi dapat balik kan. Jangan takut, Allah Ta'ala kan ada kan, Allah Ta'ala kan ada, contoh lagi tu kan. Jadi maknanya kemudian dia baca zikir ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li bihi. Wa akhluf ni apa dia? Khalafah. Apa khalafah? Ganti. Sebab itu khalifah kita ni, khalifah dalam bahasa Arab, khalafah maksudnya ganti. Sebab itu kita ni berganti-ganti tuan-tuan. Sebab itu kita ni berganti. Kalau tak berganti tak nama khalifah. Khalifah ni mestilah orang yang boleh diganti-ganti tuan-tuan. Sebab itu kita mesti sediakan pengganti. Cari pengganti. Wakhluf li bihi khairam minha, gantikan untukku dengan cubaan ini tadi, ya, khairam minha, sesuatu yang lebih baik daripada itu. Apa Nabi kata? Illa akhlafallahu lahu khairam minha, melainkan kalau betul nawaitu dia betul, dia punya tutur kata tu jujur, ikhlas, maka Nabi SAW kata illa akhlafallahu bihi khairam minha, melainkan Allah Ta'ala akan bagi ganti untuk dia tu sesuatu lebih baik daripada tu. Kan, hilang anak tak berapa baik, dapat anak yang soleh. Tu dia. Hilang harta tak seberapa, dapat harta lebih banyak lagi. Kan, hilang kancil, dapat Ferrari. Gitu-gitulah kan. Jadi jangan hilang kancil tu. Jadi tu, kalau dapat Ferrari besok, kalau tuan-tuan nak meninggal tu, tulislah wasiat, bagilah pada saya. Contoh gitu kan. Tulislah hibah, tentu guna untuk dakwah. Bagi kan elok kan. Saya tinggalkan ni sebagai hibah untuk Ustaz Syukri ni. Kesian tu, kereta camping bumbung, kalau hujan basah dia dalam tu. Contoh gitulah. Contoh, gurau tapi betul lah bersalah kan. Okey tuan-tuan kan. Tu. Yang ketiga ialah redha dengan qadar. Itu kita dah belajar sebelum ni.
Ya, redha dengan qada dan qadar kita. Tadi dengar bunyi azan tadi Azan tu. Dah PKP. Tak apa dengar. Bilal tutup ni kan, tutup mulut agak. Okey, jadi maknanya kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kepada yang hilang anak ni, Nabi SAW pernah kata tuan-tuan, ketika mana tu saya tengok dalam muka surat 388 ya. Nabi kata apa? Kaum wanita berkata kepada Rasulullah SAW, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki. Kerana itu kami mohon agar Tuan dapat menentukan satu hari bagi kami untuk belajar. Maknanya orang lelaki ni sentiasa dapat bersama dengan Nabi SAW. Kami ni duduk rumah je, mana dapat kuliah dengan tuan, maknanya dengan Rasulullah SAW. Kalau boleh buatlah satu sesi dengan kami. Buatlah satu sesi dengan kami. Kami ni nak belajar juga. Lalu dijanjikannya suatu hari, maka baginda pun datanglah. Maka baginda memberikan nasihat-nasihat dan perintah bagi mereka. Di antara yang pernah diucapkan kepada mereka ialah, tidak seorang pun di antara kalian yang 3 orang anaknya telah mendahuluinya ataupun meninggal dunia. Anak ni tak kata kecil tuan-tuan tak kata baby. Anak ni walaupun anak tu dah dewasa, yang penting anak tu tuan-tuan sayang, betul-betul sayang kan. Mana tu kan kata dewasa, bukan soal tu kan. Melainkan mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka. Lalu menyahut salah seorang daripada mereka, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang? Tadi cakap Rasulullah kata 3 orang. Kalau 2 macam mana Rasulullah? Maka Rasulullah pun kata, dan 2 orang juga. Cuma tak ada orang tanya seorang. Tu tak ada orang tanya kan. Maknanya ada ulama kata termasuklah seorang pun. Termasuklah seorang pun. Ada ulama kata termasuklah seorang pun, walaupun tak ada orang tanya. Tapi para ulama kata sama kalau kasih sayangnya tu kepada anaknya tu ya, sebagai satu harta ya yang dia ada. Kemudian bila ditimpa musibah oleh Allah SWT, maka yang pertama dia ucapkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia baca sikit doa yang Nabi ajar tu tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li bihi khairan minha. Malaikat Allah Ta'ala akan bagi ganti besok untuk dia sebaik-baik ganjaran. Kalau tak dapat di dunia pun besok, Allah Ta'ala bagikan ganjaran yang hebat besok di akhirat. Jadi tuan-tuan, masa saya cukup setakat tu. Ada soalan? Tak ada BKP. Okey, jadi tuan-tuan, permohonan maaf daripada saya terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.